Nurul Iman masuk lagi sekali Bismillahirrahmanirrahim. Okay, mulakan. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Cikgu Mai. Sorry. So, patutlah penat saya tanya Fakrul. Fakrul, awak doa sedap. Awak pernah masuk nasyid ke? Tak. Tak. Oh, ya ke? Tak, sehari tu. Biasanya kalau orang nasyid, kalau siapa cakap dengan saya, Cikgu Nora cakap kalau orang tu sedap mengaji, dia kalau menyanyi pun sedap. So, biasanya kalau orang mengaji tu, kalau dia sedap mengaji tu, saya doa mesti masuk nasyid lah kan. Right. So, itu selingan. So, kita teruskan. Amsyar tak sabar nak present. So, kita terus bagi kepada kumpulan Amsyar. So, kumpulan Amsyar ni dia terdiri daripada Zarfan, Irdina, Mimi dan juga Amsyar. So, tajuk ni dia adalah besar tetapi kumpulan Amsyar dia lebih tekankan pasal pengkelasan ni daripada yang paling kompleks menjadi paling spesifik. So, mulakan Amsyar. Bismillah. Inilah. So kumpulan kita orang ni kita orang nak terangkan pasal hierarki taksonomi. Okay, so kalau korang tengok dia kan untuk hierarki taksonomi ni, domain ni merupakan peringkat taksonomi organisma yang paling tinggi dalam pengelasan biologi. Lepas tu domain ni dia akan dipecahkan kepada beberapa alam. So macam alam tu, sekejap Cikgu, domain dia ada 3 Cikgu Mai. Okay, now domain ni kita ada 3 kan hari tu, betul ke? Saya, ya Allah, satu kan pasal bio, kenapa saya suruh awak bentang, sebab biologi something ni dia adalah something yang sangat besar tau. Tajuk Amsyar dapat ni adalah tajuk yang besar. So dia cerita pasal domain. Domain hari tu saya bagi ada 3 kan, saya dah lupa lah saya conteng kat mana. Ingat tak korang domain ada 3? Tak ingat cikgu? Ada, saya tulis ada 3 tapi saya lupa lah Amsyar. Eukarya, yang biasanya adalah eukarya. So kita ingat domain kita, semua benda hidup ni biasanya dia adalah masuk dalam domain eukarya. Lepas tu kita pecahkan pada eukarya, kita pecahkan pada bakteria yang paling primitif, and then juga bakteria. Saya tak ingat tapi betul. Domain ada 3. Tapi untuk level awak just ingat adalah domain tu adalah eukarya. Sebab tu kalau awak nampak kat sini, domain eukarya dia tak ada bakteria dalam ni. Amsyar cakap tu betul lah. So yang domain tu saya tak ingat sebab dia tak ada dalam buku teks. Saya ada conteng. Masalahnya buku teks saya tertinggal rumah mak bapak saya. Lepas tu saya beli buku teks baru. So yang saya conteng tu tak ada dalam ni. So saya lupa. Okay, tapi betul lah Amsyar cakap domain tu ada 3. So Amsyar teruskan.
So dalam eukarya dan domain eukarya dia ada beberapa alam lah. So macam dekat dalam apa ni? Kat dalam gambar ni dia lebih kepada alam animalia. Betul? Okey, Setuju? lepas tu alam ni dia akan bagikan kepada beberapa filem. Filem, and then filem ni dia akan dibahagikan lagi kepada beberapa kelas. Ya, betul. Contohnya macam ni kan kelas mamalia. Lepas tu Hmm. kelas ni pula akan dibahagikan lagi kepada beberapa order, and then dia dibahagikan lagi kepada beberapa family, and then dibahagikan lagi kepada beberapa genus, and then akhir sekali dibagikan kepada spesies. Jadi spesies. Okay, right. So apa kebaikannya kita belajar pasal ni? So teruskan dulu Amsyah, Amsyah terang dulu. Rizalpan apa kebaikan dia? Kenapa kita kena belajar pasal pengkelasan ni? Apa kebaikan pengkelasan ni? Kenapalah susah-susah kita macam siapa ni Pakcik Carlos Linnaeus ni kan? Mengelaskan semua benda-benda hidup ni. Daripada 5 alam, dia pecahkan kepada, dia daripada domain, dia pecahkan kepada alam. Lepas tu alam tu dipecahkan kepada phylum and then seterus-terusnya. Apa kaitannya antara domain, bila dia bergerak ke bawah ni, kita nak cakap apa perkaitan dia? Apa kebaikan dia? Kenapa ni? Okey, senang kata macam ni. Kalau lah awak nampak ni kan, antara yang ni, bila makin dia ke bawah, apa dia sebenarnya dia punya perkaitan dia? Apa yang awak nampak? Macam jadual berkala. Ingat tak kalau jadual berkala tu kita kata kalau dalam kumpulan tu ciri-ciri dia lebih kurang sama. Tapi kalau pengkelasan ni kita nak cakap macam mana? Kenapa kita kena belajar pengkelasan ni? Bukan Amsyah je. Weh, mana Zarfan? Mana yang lain? Kenapa kita kena belajar pasal pengkelasan? Sebab nak tahu spesies sesuatu. Okey, Sesuatu. spesies satu. Okey, korang ada buku teks tak? Kalau korang ada buku teks, korang tengok dekat muka surat 149. Okey, nah kalau 149 ni ada arrow, Amsyah dia ambil ni nota ni, dia crop, dia tak ambil yang bahagian arrow tu tau, indicator arrow. Okey, kalau lah awak tengok daripada nota yang buku teks, muka surat 149, makin dia ke bawah, kita ambil dulu makin dia ke bawah, apakah dia punya hubungan bilangan organisma yang kita nampak kat sini, bilangan organisma dia berkurang. Bilangan organisma berkurang. Tetapi apa yang makin rapat? Apa yang kita nampak daripada tu? Makin ke bawah, hubungan, okay, Fakri masuk. Hubungan genetik, ya, very good, thank you. Hubungan genetik semakin rapat. Makin rapat. Sebab tu orang pernah cakap, adalah dia kata kita dengan orang hutan, dengan chimpanzee, kita ni sedara. Kenapa dia kata sedara? Sebab daripada domain dah sama, alam sama, phylum sama, kelas sama, order sama, family sama, tapi genus dan spesies lain. So makin sama-sama, makinlah ke bawah tu spesifik, kita kata hubungan genetik makin sama. Tapi kalau kita sama dengan pokok dekat bahagian ni je. Dekat bahagian domain je. Bila dah masuk alam, kita dah tak sama. So senang kata, apakah persamaan antara kita dengan pokok? Persamaan dia cuma ada dekat domain sahaja. So senang kata kesimpulannya, yang kumpulan Amsyah ni terangkan adalah mengenai pengkelasan ikut hierarki Linnaeus. So apa kebaikannya? Kita nampak, bila dia makin ke bawah, okey, bilangan organisma makin kurang, tetapi hubungan genetik makin rapat. Tapi kalau kita tengok ke atas pula, terbalik tau. Kalau daripada spesies ke atas, apa yang awak boleh perhatikan daripada gambar tu? Apakah yang you guys boleh perhatikan daripada gambar tu? Bilangan organisma? bertambah. Yeay, bilangan organisma makin bertambah. Saya tak sabar nak buat kelas tambahan dengan awak. Kenapa? Sebab tadi saya baru ada teknik menjawab dengan cikgu SBP daripada Kelantan. So basically yang itu saya seronoklah nak share. So saya tak nak buang masa, so kita teruskan. So Amsyah, apakah soalan? Soalan Amsyah.
Zarfan. Oh, Zarfan. Okay. Zarfan. Okay, teruskan Zarfan. Kalau lain tak bagus ke apa tak bagus ke, korang type pun tak apa. Kita terima. Zarfan Satu. hilang lah cak dia. Okay, tak apa. So, Amsyah lah, Amsyah. Amsyah, sebagai kawan yang baik, awak mesti backup each other. So, awak lah menyelamatkan kawan awak. Lain tak bagus tu. Tengah hujan kan? So, Amsyah bagi soalan. Soalan dia yang pertama, siapakah bapa taksonomi? Siapakah bapa taksonomi? Habis korang buka buku. Saya suka soalan Amsyah sebab semua orang kena buka buku. Masa ni Ain tak boleh jawab laju. Ain cek jawapan. So, siapa boleh type dengan cepat? Bapa taksonomi. So, bapa taksonomi ni yang mengkelaskan semua organisma hidup ni. So, penjelasan ni daripada paling atas, paling besar menjadi paling spesifik, ringkas. So, siapa? Siapa nama dia? Dia start huruf C. Lepas tu nama kedua dia adalah L. Weh. Awak bagi nama belakang dia pun saya terima. Dia start huruf L. Carolus Linnaeus. Yeah, Carolus Linnaeus. Okay, so kumpulan ni dapat markah. Sekejap kumpulan Mirza tambah lagi satu. So Mirza stand dah 15, nanti saya bagi tahu berapa markah. Okay, right. So satu lagi soalan. Amsyah. Maksud taksonomi. Puish. So apakah maksud taksonomi? Nisrina lambat, Nisrina dah jawab. Tak apa, Nisrina soalan kedua pula. Apakah yang dimasukkan dengan taksonomi ni? Kenapa kita belajar taksonomi? Taksonomi ni apa? Okay, taksonomi ni saya ambil awal. Bidang biologi yang melibatkan, dia ada 3 aspek. Taksonomi adalah bidang biologi yang melibatkan ada 3 aspek. Pengelasan, Pengelasan, pengecaman pengecaman, dan penamaan organisma mengikut satu sistem yang teratur. dan penamaan organisma. Okay, now saya nak tambah satu soalan. Okay, nama saintifik manusia adalah Homo sapien. So, penamaan saintifik ini, dia berdasarkan apa? Mengikut pengkelasan ni, nama Homo sapien, dia berdasarkan apa? Saya buat Nama dia tuliskan ni, Homo sapien. Ini adalah nama saintifik manusia. Okay, so saya garis dan saya garis. So, penamaan dia ni, yang ini merujuk kepada apa? Homo merujuk kepada apa? Sapien merujuk kepada apa? Gigi nak tanya nama dia. Spesies. Ha? Genus dengan spesies. Yeah, depan ni adalah genus. Okay, depan ni adalah dia punya genus. Belakang tu adalah dia punya spesies. So, awak ingat biasanya penamaannya dia adalah ikut genus dan juga spesies. Alright. So, kita teruskan. Okay, tahniah kumpulan Amsyah akhirnya. Okay, now seterusnya adalah sekejap. Yang ini saya nak share Iman punya. Sekejap Hilang Sekejap. Ni. Sekejap Iman ni Mopsi is it? Sekejap Saya share dulu. Import. Saya ambil yang ini Iman sebab you put lots of effort doing this one. So basically saya rasa kita share. Nah, so Iman nak cakap kat sini dia dah tulis lawa dah. Kat sini ini adalah pada muka surat 52 dan 54. Okay, so kumpulan cash ni siapa nak bentang? Okay, biodiversity dipecahkan kepada 3 jenis. First adalah diversity genetik, diversity species dan juga diversity ekosistem. So, apakah itu diversity genetik? Apakah itu diversity species? Apakah itu diversity ekosistem? So, kumpulan ni siapa nak bentang? Come on guys, you can do it!
Siapa kumpulan ni? Saya ingat. Sekejap, saya ingat ada Cash. Saya ingat ada Iman. Siapa lagi? Okay, Iman ni tak cantik kot ni. Cash? Okay, saya. Oh, boleh? Alright, cuba. Alright, like that. I like that attitude. Okay, teruskan. Cuba. Okay, biodiversity terdiri daripada 3 jenis, iaitu diversity genetik dan diversity species dan diversity ekosistem. Diversity genetik ni memvariasikan gen individu di dalam suatu populasi dan variasi gen di antara populasi yang berbeza bagi sesuatu spesies yang sama. Perbezaan dalam gen ini disebabkan pemencilan dan penyesuaian individu terhadap persekitaran individu yang serupa dalam spesies yang sama. Diversity species ni variasi yang mevariasikan dan kepelbagaian organisma di muka bumi. Merangkumi jumlah bilangan spesies dalam komuniti, iaitu kekayaan spesies dan taburan spesies dalam komuniti. Kesamarataan spesies. Diversity ekosistem ni terdiri pada kepelbagaian habitat community biosis, iaitu benda yang hidup dan proses ekologi dalam ekosistem di persekitaran daratan, lautan dan di persekitaran akuatik. Okay. This one? Oh, ni contoh. Contoh jenis diversity bagi genetik adalah kombinasi gen yang berlainan yang memberikan banyak variasi genetik dalam tanaman. Seperti pokok padi, terdapat banyak variasi beras di seluruh dunia. Diversity species pula hutan hujan tropika yang mempunyai diversity species yang tinggi. Itu 5 hingga 10 juta spesies serangga dan 2 juta spesies tumbuhan berbunga. Okay, good. Diversity ekosistem yang sama dengan biodiversity. Seperti ekosistem laut, padang pasir, air bakau. Yeah, very good. Okay. Yang ni saya teranglah untuk awak. Yang ni is quite difficult sikit. Yang ni sebab tajuk baru, Cash. Okay. Now, yang pasal biodiversity ni, genetik ni, sebenarnya saya nak ambil satu, nak bagi yang menarik sikit adalah genetik manusia. Awak tahu tak, dia orang buat detect antara manusia yang terawal yang wujud dekat muka bumi ni, antara gen-gen yang pure, dia ada dekat Afrika. Lepas tu dia akan spread ke tempat lain. So basically itu kita panggil dia sebagai biodiversity genetik. Kemudian kalau awak tengok dekat situ, macam orang New Zealand, Polynesia yang main rugby tu dengan orang Hawaii, dia punya genetik dia lebih kurang sama. Kenapa? Sebab ada orang Polynesia tu, okay, dia ada yang berpindah daripada dekat Hawaii, dekat New Zealand. So itu kita kata adalah sebagai variasi genetik. And then kita ada variasi spesies, maksudnya daripada spesies-spesies yang lain. Okay, macam serangga. Serangga sebenarnya adalah spesies yang paling banyak. Lebih kurang 5 hingga 10 juta. Yang ini is very interesting. Sebenarnya serangga paling banyak sekali. Okay. Kemudian kita baru ada tumbuhan. Okay, 6. Yang ini saya ambil bahagian yang ini tau. Phylogeny ni, yang ini cantik sikit. Bukan cantik. Yang ni daripada buku. Tajuk. Okay, saya kan satu yang saya perasan. Tadi daripada Cikgu Bayu, daripada SBP macam sekolah sains macam kot dia macam cikgu cemerlang untuk SBP. Dia kata soalan-soalan bio ni the problem about biology adalah awak kena buat banyak research. Okay. So macam yang ni phylogeny. Sebenarnya phylogeny ni adalah pengkelasan mengikut struktur homolog. Ingat tak macam saya cakap macam ada ciri-ciri yang tertentu. Contohnya macam manusia. Manusia dengan kucing, dengan ikan paus, dengan kelawar, dia orang kata ada pokok phylogeny. Maksudnya dia ada hubungan evolusi. Dia kata kenapa? Sebab semua macam ada tangan. Cuma tangan tu fungsi dia adalah lain-lain. Okay, ni adalah dia punya ciri homolog. Ciri homolog dia nak bayangkan semua organisma ni ada tangan. Kononnya itu bahagian tangan. Tetapi yang manusia tu, tangan tu adalah guna untuk makan. Tapi kalau kucing tu macam lebih menangkap. Katakanlah kalau ikan paus tu macam untuk dia punya fin. Katakan kalau kelawar tu macam untuk dia punya terbang. So macam dekat if I'm not mistaken, macam dekat chicken. Awak tahu tak chicken wing dia ada yang ujung sekali tu, kalau korang perasan, tahu tak itu kononnya itu adalah dia punya thumb, ibu jari. So senang cakap, macam chicken tu pun ada ibu jari. So itu kita kata adalah phylogeny. So phylogeny ni adalah something topik yang baru. Okay. So
Kalau lah kita kat sini, alright, yang ini selain Cash ahli kumpulan siapa Cash? Fakrul. Fakrul lah, cerita kamu lah Fakrul. So sini, okay, so langkah-langkah pemulihan kita ada dua. Satu adalah in situ, satu lagi adalah ex situ. Kalau dalam buku teks awak, Fakrul ni tiba-tiba dia humble pula. Dalam buku teks awak, adalah pada buku surat 154, dah tulis kat sini dah. Okay, langkah-langkah kita nak menjaga ekosistem ni ada dua. Okay, satu adalah pemeliharaan in situ, satu lagi adalah ex situ. So apa beza pemeliharaan in situ dan ex situ? So cerita Fakrul sikit je, seminit pun jadilah. Okay. In situ ialah mengekalkan spesies di habitat asal, contohnya seperti di taman negara dan di hutan simpan kekal. Ex situ pula memelihara spesies di luar habitat asal, contohnya di zoo dan di taman botani. Kalau korang perasan, in situ tu mengekalkan dan ex tu dia memelihara. In situ memelihara, mengekalkan. Oh, sebab dia kekal kenapa? Very good. Saya pun baru perasan. Kalau dia kata in situ mengekalkan sebab dia tak pindah, dia stay situ. Macam awak nampak dekat dalam buku teks awak tu orang hutan, taman negara. Sebab tu dia simpan dekat taman negara. Tapi kalau lah memelihara, maksudnya daripada luar, kita nampak tiba-tiba ada tapir melintas, dia sesat. Dah tak ada tempat tinggal kan. So dia ambil, dia letak dekat zoo. So itu memelihara, so maksudnya kita simpan dia dekat zoo. Dekat zoo. Kalau tumbuhan dekat taman botani. So soalan. Fakrul, bagi dua soalan. Soalan? Dia mesti ada soalan. Awak ni bergantung sangat dengan si Iman dengan Cash ni. Betul lah tu. Daripada ni bagi dua soalan. Sekejap Alisa. Give one question, Alisa. Berdasarkan dari sini. Oh ni Alah, saya pun, awak pun, Fakrul bertuah lah. Dia dah bagi. Betul ke ni? Sebagai apa ni? Ni kenapa tolak-tolak? Dia ada ni. Oh, tak. Okay. Kepentingan. Alright. Okay. Now, saya bagi satu soalan. Awak fikir dulu Fakrul. Okay. Apakah kepentingan biodiversity? Kenapakah biodiversity ni mesti kita pelihara? Kenapa kita mesti jaga biodiversity ni? Why biodiversity ni is very important? Sumber makanan. Ya, very good. Paling penting adalah sumber makanan. Kalau tak ada biodiversity, tak ada beras, so kita nak makan apa? Saya tak boleh makan kentang. Makanlah 10 bunyi pun saya tak rasa kenyang. Saya punya kenyang mesti saya nak share nasi. So adalah paling penting sekali adalah untuk sumber makanan. So kepentingan biodiversity. Dan satu lagi adalah untuk ubat-ubatan. Okay. Now, soalan saya nombor 2. Okay. Now, katakanlah apakah yang awak faham mengenai diversity ekosistem? Apakah itu diversity ekosistem? Mengikut kefahaman awak, apakah itu diversity ekosistem? Based from Cash terang tu. Fakrul tak apalah. Kalau nama ekosistem, kita ada satu ekosistem je ke dekat dunia ni? Kita ada satu ekosistem je. Soalan dah start mencabar kan? Saya bagi tahu awak tahu, soalan-soalan bab yang kumpulan diorang ni buat, dia boleh keluar untuk bahagian respon terbuka. Okay. Apa yang awak faham daripada Cash cakap tadi? Ekosistem ada 3 jenis. Satu adalah ekosistem genetik. Saya kata genetik tu adalah daripada spesies yang sama. Perbezaan antara manusia yang ada duduk dekat Malaysia, manusia yang ada kat Afrika, manusia yang ada kutub utara, dia adalah berbeza. Itu adalah biodiversity ekosistem. Genetik. Kalau kita kata biodiversity spesies, kita ada banyak spesies. Tadi macam ada nota tu cakap, macam spesies serangga. Spesies serangga adalah paling banyak. Sebenarnya serangga lebih banyak daripada spesies tumbuhan. So itu adalah diversity spesies. Kalau kita kata ekosistem, kita ada satu ekosistem je ke dekat dunia ni? Okay, saya betulkan soalan saya. Contoh-contoh ekosistem, diversity ekosistem yang korang tahu. Kalau bila kita kata diversity, maksudnya
Mesti ada lebih daripada satu, more than one. So, apakah contoh diversity ekosistem yang you guys tahu? Laut. Yes, ekosistem laut. Tapi baru satu. Satu lagi? Parah juga ni. Satu lagi? Laut apa? Darat. Weh, banyak weh. Diorang tak komen. Ekosistem apa? Diorang terus kat chat. Oh, tulis kat chat. Padang pasir, upaya bakok. Yeah, terima kasih. Alright. So, kita teruskan. Ha. Tajuk best ni. Okay, saya nak beritahu awak. Tajuk ni memang soalan ni yang akan selalu keluar esei tajuk-tajuk ni. Tajuk ni adalah tajuk awak kena fikir. Right. Dan saya nak cuba start minggu depan kita dah buat teknik menjawab. Saya tengah semangat sebab tadi saya baru dengar teknik menjawab daripada cikgu Cemerlang tu kan. So saya dah rasa saya dah boleh ada cara untuk awak buat ulang kaji lah. Tapi kita buat slow-slow sebab tu saya nak pecah. Okay, right. So, siapa? Kumpulan ni. Kita ada Yuen, Ayuni, Ain, Aziz. Ain, come on lah Ain. Ain boleh tak? Okay, saya tolong awak bahagian Ain boleh? Okay, saya tolong awak. Ain nak? Ya. Okay, Ain saya bagi awak pilihan. Ain awak nak terang kita nitrogen ke atau peranan mikroorganisma? Mana satu Ain nak? Nitrogen. Ha? Nitrogen. Ain, suara awak slow. Kita nitrogen. Oh. Ha. Okay, teruskan. Okay. Bismillah. First Yeah. sekali. Okay. Sekali. Proses pengikatan nitrogen. Proses pengikatan nitrogen ni dia melibatkan bakteria pengikat nitrogen. Dekat bakteria pengikat nitrogen ni dia ada dekat dua tempat. Yang first sekali dia hidup kat dalam nodal akar tu. Yang nodal akar tumbuhan legum tu dipanggil rhizobium species. Manakala yang hidup dekat bebas dalam tanah tu dipanggil azotobacter species. Lepas tu kedua-dua bakteria pengikat ni dia ikat nitrogen daripada atmosfera, lepas tu dia tukarkan kepada ion amonium. Yang kedua, kilat daripada hibut peti tu dia akan mengoksidakan nitrogen kepada nitrogen dioksida. Lepas tu dia akan larut dekat dalam air hujan dan membentuk asid nitrik dan asid nitrik. Lepas tu asid nitrik dengan asid nitrik ni akan membentuk garam nitrat iaitu ion di dalam tanah. Yang ketiga, pembuatan baja nitrogen daripada industri iaitu kilang dapat membekalkan baja amonium dan nitrat ke dalam tanah. Tapi amonium ni kena tukar jadi ion dulu baru tanah dapat serap. Yang nitrat ni boleh diserap oleh tumbuhan. Lepas tu bila tumbuhan dan haiwan dah mati, proses perebutan dijalankan oleh mikroorganisma pengurai iaitu bakteria dan kulit saprofit. Sebatian protein dalam tisu badan haiwan tu akan diuraikan jadi ion amonium melalui proses amonifikasi.
Lepas tu ion amonium tu akan ditukarkan kepada ion nitrit melalui proses nitrifikasi oleh bakteria nitrifikasi iaitu nitrosomonas. Lepas tu ion nitrit tu tadi akan ditukarkan kepada nitrit oleh bakteria nitrifikasi juga, tapi nama dia lain. Nama dia Nitrobacter species. Dan nitrat tadi tu diserap oleh akar tumbuhan untuk digunakan sebagai sintesis protein. Lepas tu tumbuhan tadi yang dah dapat protein tadi tu akan dimakan oleh haiwan. So haiwan akan makan tumbuhan tu dan sebatang nitrogen tu akan masuk kat dalam tisu haiwan. Dan bakteria pendinitratan menukarkan nitrat dalam tanah tu jadi gas nitrogen melalui proses pendinitritan. Okay, sebenarnya kita nakkan ion nitrat sebab unsur nitrogen ni hanya boleh diserap dalam bentuk ion. Dan soalan saya, kenapakah kita nak sangat unsur nitrogen ni? What is the importance of nitrogens ni for living things? Kenapa unsur nitrogen ni penting? Untuk sintesis apa? Untuk hasilkan apa? So kita belajar kita nitrogen. Yes, again, Fat. Protein. Yes, untuk protein. So kesimpulannya sebenarnya kita belajar kita nitrogen ni adalah sebenarnya untuk memahami bahawa dalam kita nitrogen ini sebenarnya ia melibatkan banyak mikroorganisma. So pertama, kenapa belajar pasal kita nitrogen? Sebab kita nitrogen ni menggunakan banyak mikroorganisma which is bacteria. So kalau saya tanya apakah kepentingan kepentingan kita nitrogen kepada organisma lain? Kepentingannya sebab organisma lain ni akan dapat unsur nitrogen, tetapi unsur nitrogen ni hanya first organisma yang akan dapat unsur nitrogen ni siapa? Manusia ke haiwan? Siapakah organisma yang first kali dapat menghasilkan protein berdasarkan gambar ni? Siapa dulu yang dapat serap unsur protein? Okay, daripada gambar ni, kita ada lembu, kita ada tumbuhan. Ada dua je pilihan dia. Lembu ke tumbuhan? Yes, very good Kala. Dia adalah tumbuhan. So basically, bila saya tambah satu. Apakah kebaikan bila lah nitrogen ni dalam bentuk ion nitrat? Dia ada dua kebaikan. Kebaikan pertama adalah dia dapat transfer unsur nitrogen tu kepada tumbuhan. So tumbuhan tu dapatlah protein. Kebaikan kedua, ion nitrat, kebaikannya bila ion nitrat ni banyak, dia boleh menambah kesuburan tanah. So tanah ni, bila dia ada banyak ion nitrat, tanah tu akan menjadi lebih subur. Alright, so habis. So sekarang kumpulan air ni ada siapa ni? Razi. Razi ada? Razi, kita nak cerita kepentingan mikroorganisma lain selain terlibat dalam kita nitrogen. Kamu ni senang sikit ni. So dia punya kepentingan ada 4. Sebagai pengeluar, sebagai parasit, sebagai pengurai dan sebagai simbion. Kalau dalam buku teks awak ada pada muka surat 160, 161. Muka surat 160, 161. 160 hingga 161. Razi, mana Razi? Bukan dia selalu ada ke? Ke dah left the meeting? Razi tak ada Razi, where are you? Come on Razi. Mencuba itu adalah satu sifat mulia. Oh tak ada Razi. Okey. Penat je saya bising. Okay. Radi mana Razi? Okay. So kat sini ada siapa lagi ni? Okay, Ayu ni. Yuen ada ke tak? On the way. Ayu ni. Ni cikgu. Okay, alright. Nak sama terang Ayu ni. Okay, awak nak awak terang ke dua Razi terang? It's up to you.
Ni. Sekejap. Dalam buku teks adalah 160 hingga 161. Sebenarnya tak ada pressure awak yang ni. Tak adalah saya nak marah ke apa. Sebab saya tahu hari ni, minggu ni adalah minggu periksa. Handle lepas tu saya suruh bentang kan. So saya okey je. Razi baru join. Razi, okey. Kita sekarang dekat bahagian kumpulan awak kena bentang peranan mikroorganisma. So peranan mikroorganisma ni ada 4. Satu adalah sebagai pengeluar, satu lagi adalah sebagai parasit dan satu lagi pengurai dan simbion. So Razi nak terang mana? Kamu Razi kita lagi 15 minit ni. Ya Allah. Korang hari ni periksa apa? Stres sangat ke macam mana ni? Oi. Cikgu, saya present 2 je. Lepas tu Okey, yang lain cepat. tu Razi yang present. Okay, Razi ready dengar Ayuni cakap. Okay, teruskan Ayuni. Okey. Peranan mikroorganisma ada 4. Yang pertama, Yes. mikroorganisma sebagai pengeluar. Okay. Mikroorganisma seperti fitoplankton sebiasanya Yes. dijumpai terapung di permukaan air laut, kolam dan tasik. Contohnya macam alga hijau, alga biru hijau ataupun sayur bakteria, dinoflagellate dan diatom. Okay. Fitoplankton dapat menjalankan fotosintesis kerana mempunyai klorofil. Fitoplankton adalah penting sebagai pengeluar dalam rantai makanan di ekosistem akuatik. Okay, good. Fasa Teruskan. yang kedua mikroorganisma sebagai pengurai. Ulat Okay. saprofit dan bakteria saprofit merupakan mikroorganisma utama yang menjalankan penguraian bahan organik daripada perebutan organisma yang mati dalam ekosistem. Ulat dan bakteria saprofit ini dikenali sebagai pengurai. Pengurai akan menguraikan bahan organik kompleks seperti najis haiwan, bangkai dan pokok rumput. Alright, so good. Ada sebagai ringkas sebagai amonium. Yay, tahniah, berjaya. Okay. Alright, so masa yang tunggu. Kita nak dengar suara Razi kan? Razi ramai fans kan? Okay, Razi. Peranan mikroorganisma sebagai parasit dengan simbion. Dalam buku teks awak pada muka surat 161. Buku teks pada muka surat 161. Okey. Kita cuba Right. je. Okay, bismillah. Bismillah. Uh, Parasit merupakan organisma yang mendapat faedah daripada perumahannya. Manakala perumah mengalami kerugian atau kadang-kadang mati akibat kekakutan yang disebabkan oleh parasit. Parasit Okay. mendapat faedah selagi interaksi ini berterusan. Oleh itu, kebanyakan parasit tidak membunuh perumahannya. Antara contoh good. mikroorganisma parasit ialah Plasmodium sp. Lepas tu ada gambar dia kat situ. Gambar foto 8/19 tu. So, dia lepas tu Plasmodium sp tu merupakan sejenis protozoa yang hidup dalam perut nyamuk tiruk betina Anopheles sp. Pun ada gambar kat situ. Boleh tengok kat buku. Lepas tu dia boleh menyebabkan penyakit malaria kepada seseorang yang digigit nyamuk tersebut. So kalau kena gigit nyamuk tu, boleh kena penyakit tu lah. Parasit tu boleh pindah dekat badan kita. Setuju. Itulah. Lagi satu lah, Okay. ada dua. Okay. Satu lagi, simbiot ialah organisma yang mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan organisma yang lain yang disebut perumah. Terdapat 2 jenis simbiot iaitu ektosimbiot. Ada gambar juga. Dan endosimbiot. Dia terbagi kepada 2. Ektosimbiot dengan endosimbiot. Kalau ektosimbiot hidup di luar sel perumah. Contoh dia kulat yang hidup di sekeliling akar tumbuhan iaitu ektomycorrhiza. Kalau endosimbiot hidup di dalam sel perumah. Contoh dia protozoa.
Ya, very good. Okay, soalan. Okay, Razi bagi readykan satu soalan, Ayuni readykan satu soalan. Okay, now awak jangan rasa saya kejam tau. So again, macam saya kata, tugas saya sebagai coach. Faham tak? Saya sebagai coach, maksud saya, yang nak pergi periksa exam tu adalah awak. Saya tak boleh ambilkan periksa untuk awak. So sebab tu, saya cuba nak suruh awak yang bentang. Sebab bila awak bentang, awak baca. Bila awak baca, manalah tahu yang itu keluar SPM. Mana kita nak tahu kan? Alright. So, Ayuni, soalan. Satu soalan. Jap, dah fikir. Okay. Razi, dah ready satu soalan? Dah. Dah, okay Razi dulu. Come on Razi. Ada. You can do Okay, this. Okay. macam mana parasite boleh berpindah tuan ni punya tu? Badan tu. Ni parasit mana ni? Parasit yang ni nyamuk tadi tu ke? Yang tu. Dia dalam darah nyamuk tu ada dalam darah nyamuk tu dia ada parasit, dia ada protozoa. Nama parasit itu adalah Plasmodium. So macam mana darah daripada nyamuk T. robertina ni yang ada bawa protozoa yang menyebabkan penyakit ni boleh dipindahkan dengan cara apa? Gigit. Ya, very good. Kena gigit macam vampire. Lepas tu kan, korang perasan tak? Asal je kena gigit tu semua adalah betina. So basically betina ni kenapa bila dia gigit, sebenarnya dalam darah dia, dalam badan bendali dia ada plasma tu tau. Bila dia gigit kita, dia ambil darah kita, tapi pada masa sama ada penyakit tu ditransfer tau. Kalau nak awak tengok, saya hari tu ada tengok seorang buat poster tau. Saya rasa poster tu adalah poster yang menakutkan. Saya tak ingatlah poster cara parasit tu dipindahkan untuk saya adalah satu, entahlah, saya takut poster tu. Okay, right, so kita teruskan kejap line saya tengah lari, saya nak kejar kejap. Sekejap. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sekejap. Saya nak masuk. Okay, so kita kumpulan siapa? Kumpulan siapa pula? Sekejap. Lepas kumpulan ni, sekejap. Saya tengah nak share. Sabar Bismillahirrahmanirrahim. Saya tengah nak share screen. Sekejap share screen. Start broadcast. Sabar Bismillahirrahmanirrahim. Budak yang ada kelas, saya rasa macam lajak ni. Siapa yang ada kelas, nanti awak pukul 9 awak terus keluar tau. Sebab kesian kat awak. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Right, sekejap Come on Upsi, you can do better than this, come on. Korang tengah down ke apa? Okay ni dah, nanti saya betulkan balik nota tu bagi cantik. Tadi Radi ke Razi? Razi baru bangun tidur tu. Saya dah tengok. Okay, so sekarang ke bawah pula bentang. Pada muka dia kan. Jom, marilah kita tengok. Siapa bentang kumpulan ni? Insyirah, siapa bentang? Insyirah bentang ke atau... Woi, come on. Ada Adam dalam ni, ada Amar apa? All Star dalam ni. Saya bentang cikgu. Okay, Oi, korang ni bertuah lah. Okay, tak apa Insyirah. Saya bagi awak bentang. Okay, teruskan Insyirah. Bismillah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya akan menerangkan tentang patogen dan vektor. Okey, patogen ni maksudnya ialah parasit dikenali sebagai patogen apabila menyebabkan penyakit kepada perumah. Patogen seterusnya patogen menjangkiti organisma lain untuk terus hidup dan membiak. Contohnya, bakteria Escherichia coli mengeluarkan toksik yang menyebabkan cerit-berit, berdarah dan kadang-kadang kegagalan buah pinggang dan kematian perumahnya. Seterusnya kita pergi kepada vektor. Vektor adalah organisma hidup yang dapat menyebarkan patogen berjangkit antara manusia
atau dari haiwan ke manusia. Apabila vektor telah dijangkiti patogen, vektor tersebut mampu menyebarkan patogen tersebut sepanjang hayatnya. Penyakit bawaan vektor adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit, virus dan bakteria yang disebarkan oleh vektor. Penyakit denggi merupakan patogen yang merebak melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti betina iaitu merupakan vektor. Penyakit dijangkiti apabila nyamuk dijangkiti apabila mengisap darah orang yang dijangkiti virus. Selepas kira-kira 1 minggu, nyamuk kemudiannya dapat menyebarkan virus ketika menggigit individu yang sihat. Alright, okay. So yang ini yang scary sikit sebab tu kalau demam denggi awak perasan, sebenarnya demam denggi ni masalah dia bukan salah kita. Dia katakanlah orang lain, macam katakanlah dekat puncak alam, ada construction site, banyak sangat air bertakung. Bila air bertakung bukan salah kita tapi nyamuk tu dia pergi gigit orang yang ada demam tu, and then dia gigit kita, kita pun boleh kena. Okay, right. So Insyirah siapa lagi? Come on, korang punya ahli. Weh, ahli korang meriah kot ni. So siapa nak cerita ni? Kesan patogen terhadap kesihatan manusia dan juga jenis-jenis patogen. Come on. Alia Ashikin. Alia Ashikin. Okay, you guys yang ada kelas dengan Cikgu Rizana, 5 minit semua korang keluar Saya tak sempat habis tapi saya nak kena habiskan ni. Okay, Alia. Bismillah. Dengar ke tak cikgu? Dengar. Okey, seterusnya adalah kesan patogen terhadap kesihatan manusia. Patogen ni bertindak balas terhadap sistem keimunan badan dalam pelbagai cara. Cara jangkitan berlaku apabila patogen ni memasuki badan dan mula membiak. Seterusnya penyakit ni berlaku apabila sel-sel di dalam badan rosak akibat jangkitan dan simptom-simptom penyakit akan muncul. Simptom penyakit dalam kalangan mereka yang dijangkiti adalah bergantung pada patogen tertentu dan tahap keimunan individu tersebut. Antara simptom yang kerap berlaku semasa jangkitan adalah seperti demam, sakit kepala, ruam. Sebagai tindak balas terhadap jangkitan, sistem pertahanan badan seperti sel darah putih, antibodi dan mekanisme lain berfungsi untuk menyingkirkan patogen. Okay, right. So ini saya tambah. Biasanya adalah satu jangkitan dia adalah demam. Sebenarnya demam adalah masuk sistem pertahanan badan pertama. Sistem pertahanan badan yang mana satu? Pertama, kedua atau ketiga? Teka je. Saya bagi awak teka. Kalau lah tu sistem pertahanan pertama, kedua atau ketiga? Tak ingat Tak ingat? Tak ingat? Teka je. 1, 2, 3. Korang suka 1, 2 atau 3? Semua tak berani. Come on lah guys. Ambil lah risiko sikit. Ya, very good Amsyah. Kedua. So demam adalah sistem pertahanan badan kedua. Kalau sistem pertahanan badan pertama, dia yang first luar. Luar macam luka. Ini luka. Kulit tu ada peluh semua tu. Itu sistem pertahanan badan pertama. Kalau sistem pertahanan badan kedua, woi Luqman. Sistem pertahanan badan kedua, bila dia dah masuk dalam darah, bila dia dah masuk dalam sistem, situ sistem pertahanan badan kedua. Sistem pertahanan badan ketiga apabila ia melibatkan antibody. So itu adalah sistem pertahanan badan ketiga. So kenapakah demam? Demam ni sebenarnya satu, dia nak cuba badan kita ni, Tuhan jadikan dia nak cuba kontrol pembiakan patogen dalam tu. Therefore dia panas. Dia panas tu sebenarnya dia bagi tu panas. Dan pada masa sama dia tak nak patogen dalam badan kita membiak. Sebab bila suhu terlampau panas, suhu tu panas, dia akan menyebabkan dia kurang membiak. Tak boleh membiak. Tapi masalahnya kita kena kontrol panas badan kita. Kalau tak, dia akan menyebabkan kita boleh kena sawan. Tu bahayanya pula. Suhu tinggi. Tapi senang kata demam tu adalah satu benda yang penting. Sebab tu korang kena demam dulu. Macam hari tu Adam kan, demam. Bila after demam, baik. So masa tu dia cuma nak kontrol patogen yang masuk dalam badan tu, nak cuba kontrol pembiakan dia. Okay. Alright. So yang ini. Yang lain, siapa ni?
korang boleh keluar. Amsha ada kelas kan. So korang boleh keluar, nanti saya bagi awak recording. Tapi masalah saya bagi recording ni esok. Okay, siapa ada kelas, so saya Tak ada. galakkan korang keluar. Okay, terima kasih pada yang join saya. Saya suka kalau korang sebelum next class korang ada 10 minutes rest, baru masuk next class. Korang kena ada gap tu. So, tak ada kelas. Okay, yang tak ada kelas, stay tau. Siapa yang, oh hari ni tak ada kelas? Tak ada. Kelas cancel. Oh, yeay. Tak ada. Okay. Alright, penat je cakap. Okay, so teruskan. Okay, cepat ni. Okay, Amma, Adam, awak punya fans ramai ni. Cepatlah. Razi, okay. Radi ambil 2. Adam ambil 2. Apa tak cukup ni? Okay, cepat. 3 orang budak ni, budak bertuah ni. Come on. Masa ni lah nak tunjuk kehebatan. Come on guys. Macam mana nak jadi pemimpin ni? Ketua pemimpin lah kan? Jomlah, cepatlah. Amma, start doa pun awak boleh baca. Ini kan pula presentation. Kamu dah. Earphone tak ada. Adam. Dengar tak cikgu? Dengar. Okay? Boleh. Macam ni lah ketua pengawas. Okay, come on. Penyakit tuberkulosis. Patogen dia Mycobacterium tuberculosis. Sambung Dam. Siut tu. Cara jangkitan dia melalui titisan udara. Simptom penyakit ini ialah batuk berpanjangan selama 2 minggu atau lebih. Yang kedua, batuk berdarah. Selain itu, demam dan berpeluh pada waktu petang atau malam. Hilang selera makan atau turun berat badan. Dia masuk dia. Yang kedua, penyakit jangkitan HPV. Patogennya human papilloma virus, iaitu HPV. Sama. Cara jangkitan sentuhan. Simptom penyakit, ketuat pada kemaluan, ketuat pada jari atau kaki, kanser cervix. Okay, teruskan. Penyakit yang ketiga ialah demam tifoid ataupun kepialu. Nama patogen ialah Salmonella typhi. Okey, sambung Radi. Cara jangkitan makanan dan minuman yang tercemar. Simptom penyakit antaranya cirit-birit, kekejangan pada perut, demam tinggi antara 39.4 darjah hingga 40 darjah Celsius, kurang selera makan dan pendarahan usus. Sambung. Penyakit keempat, demam malaria. Patogen dia Plasmodium sp. Cara jangkitan melalui gigitan nyamuk. Simptom penyakit ialah menggigil, demam dan berpeluh. Selain itu, sakit kepala, sakit otot, loya dan muntah, anemia, jaundice, kekuningan pada kulit dan mata. Penyakit kelima, kurap atau tinea. Patogennya kulat. Cara jangkitan melalui sentuhan. Simptom penyakit antaranya kulit gatal, ruam berbentuk cincin, kulit merah, bersisik, retak, keguguran rambut. Alright, okay. Tahniah akhirnya berjaya. So, korang patut bangga pada diri sendiri. Okay, now, kalau lah you guys tengok kat sini kan penyakit, saya nak ambil satu adalah ni TB tau. Macam kalau orang sebelum pergi haji, pergi umrah, diorang kena suntik tau. Diorang kena suntik, ada satu penyakit ni adalah untuk TB. Kenapa TB ni kena suntik? Sebenarnya masa kecil kita dah ada. Lepas tu tapi sebelum kita pergi, kita suntik lagi. Masalah dengan virus, ini adalah disebabkan disebabkan oleh bakteria. Masalah dengan ni, penyakit ni, kadang-kadang dia ada penyakit lebih hebat. So basically kita kena ambil suntikan tu. Dan satu lagi TB ni, dia bahayanya satu adalah dia boleh senang berjangkit. Okay, sebab dia boleh melalui titisan udara. Kalau yang ini, awak nampak yang HPV ni, korang tahu tak ketuat, kenapa kalau dia kata kat sini ada satu saya terbaca, ketuat tu, awak pernah tengok tak kobis bunga? Bentuk ketuat
tu penyakit tu kalau kena dekat awak punya jari whatsoever, bentuk dia sebiji macam kubis bunga. Saya rasa macam geli sikit lah. Tapi that is ketuat. And then ketuat ni ada banyak jenis. Ketuat dia yang kena dekat tangan, nama dia lain. Ketuat yang kena dekat bahagian perempuan tu, dekat bahagian kemaluan perempuan, nama dia lain. Tapi yang sama dekat situ, dia adalah papillovirus. Tapi dia untuk lain. Maksudnya dia ada lagi spesifik. Itu bahayanya pasal virus kan. So, soalan. Insyirah lah, Insyirah. Insyirah dah ready kan soalan? Atau Alia? Ada. Ya Allah, bagus ni ketua. Patutlah korang ambil kesempatan kan. Saya rasa patut saya sapuk. Macam mana saya nak letak Adam dengan Amar ni? Amar dengan Adam ni takut kat siapa? Saya tak tahu mana ketua yang garang ni. Dekat Amsyar ke? Right. So, Insyirah, soalan. Berikan 3 contoh patogen dan vektornya. Okay. Soalan. Patogen dan vektor. Apakah contoh patogen dan vektor? Itu merangkap terus 2 soalan lah tu. Dalam buku teks awak ada pada muka surat 162 dan 163. Nama patogennya dan juga vektor. Tak semua patogen tu ada vektor. Tapi soalan Insyirah ni lagi level tinggi, dia up lagi. Namakan penyakit yang melibatkan disebabkan oleh patogen dan dibawa oleh vektor. Okay. Satu yang saya ingat yang Razi punya cerita tu. Apakah nama patogen? Siapa yang bawa patogen tu? Oh right, very good. Ain dah tulis kat, my god Ain. Okay, dia tulis, ya Allah. Okay, Ain tulis kat situ kan, vibro kolera. Patogen tu dibawa vektornya adalah lalat. Lepas tu virus denggi, itu adalah patogen. Vektornya adalah nyamuk. Kemudian Salmonella typhi, ini adalah dia punya patogen, dibawa vektornya adalah lipas. Ya Allah, takut serius lah, laju betul lah. Okay, so teruskan. Wow, ni siapa nak terang ni? Ini perkumpulan ni pun saya takut ni. Come on girls. Okay, saya intro sikit, korang masuk pasti. Okay, now bila kita cakap piramid ekologi ni sebenarnya dia berdasarkan rantai makanan. Daripada rantai makanan, kita susun mengikut piramid ekologi. So, piramid ekologi kita ada 3 jenis. So, pertama adalah dari segi piramid bilangan, kedua adalah piramid tenaga, ketiga adalah piramid biojisim. So, apakah beza antara tiga piramid ni? So, senang kata piramid ni bergantung dia daripada, kita nak bayangkan dia daripada rantai makanan, kemudian dia tukar transfer bentuk tu dalam bentuk piramid. Okay, so sama yang paling pertama ini adalah aras pertama. Okay, aras pertama biasanya mesti pengeluar. So, kita ada aras pertama. Okay, so ini kita panggil dia aras trough pertama. Aras trough pertama. Lepas tu kita ada aras trough seterusnya. So, siapa nak terang di sini? Udah ke siapa ni? Amira Husna. Perbezaan antara tiga-tiga aras trough. Saya. Ya, okey, teruskan. Ya. Okey. Piramid ekologi terbagi kepada 3 iaitu piramid bilangan, piramid biojisim dan piramid tenaga. Perbezaan antara 3 piramid ni adalah piramid bilangan dia cerita tentang organisma. Okey, semakin tinggi aras aras trough semakin bertambah saiz organisma dan semakin berkurang bilangan organisma. Okey, untuk piramid biojisim pula, semakin tinggi aras trough semakin berkurang jisim kering. Jisim kering tu macam makanan rasanya. Lepas tu piramid tenaga pula. Piramid tenaga semakin tinggi aras trough semakin aras tenaga dipindahkan semakin berkurang. Okey. Okay, good. So biasanya saya tambahan aras trough yang paling famous yang pernah keluar soalan past equation adalah piramid tenaga. Okey.
Saya just sementara saya tengah ingat. Tadi kan saya kata saya ada tengah dengar teknik menjawab tu kan. Okay, kalau ada shooting kan. Kalau shooting ke ada kakak ke, kalau katakanlah Kalai ada buku gitar yang lama. Kalau korang ada kakak-kakak yang buku lama. Nolia, Razi, kalau ada buku yang lama. Tadi diorang kata soalan SPM bahagian esei, sebenarnya soalan tu valid. Cumanya maybe ada ubah sikit-sikit. Tapi kalau korang nak try jawab esei, sebenarnya esei daripada zaman, dia dah start daripada zaman Gitana tu. Sebelum Gitana tu, soalan dia actually dia dah slow-slow dia buat soalan susah. Kalau korang nak try soalan kebat biologi, korang cuba soalan 11 dan 12. 11 dan 12, bukan 9, 10. Dia dua soalan esei last tu itu adalah soalan kebat. Cumanya masa zaman senior awak last year, soalan tu diorang boleh pilih untuk tidak jawab langsung. Sebab dia ada 4 esei, dia tak ada bahagi bahagian A, bahagian B atau bahagian C. So kadang-kadang ada diorang pilih soalan tu, soalan 7, 8 yang memang tak ada respon terbuka tu. Okay, macam korang wajib jawab dan tak ada pilihan langsung, dia ada satu. So kalau korang nak try soalan, korang boleh try soalan-soalan SPM starting daripada zaman 2018, 19, dia dah start soalan tu, dah soalan susah. Okay, so teruskan. Siapa ni? Huda, siapa Huda? Ni semua anak dara ni. Okay, kita ada Amira Mira. Husna, kita ada Zika. Siapa? Mira Maisyara. Alright, teruskan. Ni senang. Bismillah. Saya. Come on Amira. Okay, interaksi antara komponen biosis ni ada 4. Yang pertama, saprofitisma, simbiosis, pemangsaan dan persaingan. Kalau saprofitisma ni diinteraksi antara organisma yang mendapat makanan daripada bahan organik mati. Contohnya, cendawan yang tumbuh atas batang pokok mati. Okay, simbiosis pula dia pecah kepada 3. Ada mutualisma, komensalisma, parasitisma. Untuk mutualisma pula, dia interaksi yang dua-dua dapat untung. Komensalisma pula satu untung, satu tak dapat apa-apa. Kalau parasitisma satu untung, satu rugi. Kalau lepas tu pemangsaan pula. Pemangsaan ialah interaksi antara organisma yang makan organisma lain. Maksudnya mangsa pemangsa lah. Contohnya burung hantu yang tangkap tikus. Persaingan pula yang berlaku apabila organisma dalam satu habitat dia bersaing untuk dapat keperluan asas macam makanan, air, cahaya dengan pasangan. Lepas tu dia terbagi kepada 2, interspesies dengan intraspesies. Untuk interspesies, dia persaingan antara tumbuhan yang lain spesiesnya untuk dapat cahaya matahari. Kalau intraspesies pula, persaingan antara haiwan tapi sama spesies untuk dapat pasangan. Okay, tahniah. Okay, saya memang suka korang bentang. Macam saya kata, awak again. Macam mana sekali pun lepas tu korang yang lain, korang kena support kawan korang tau. Mana korang boleh bagi komen, biarlah komen tu yang membina. Jangan komen tu bagi orang down, okay? Sebab kalau kita komen yang down, orang tu tak nak mencuba tau. Bila dia tak nak mencuba, nanti life awak kat situ je. So maksudnya kita kena selalu encourage orang untuk mencuba, okay? Alright, so soalan. Saya. Alright, so teruskan. Boleh tak Nombor saya nak 1. block air kejap? Okay, teruskan. 1. Berapa jenis simbiosis? Bagi contoh. Alamak, tak ada Ain pula. Kesian pula Ain tak boleh jawab kan? Tak ada tengok. Simbiosis. Contoh simbiosis. 3. Okay, Farah. Lepas ni Farah kena block. Okay, apa Farah 3 apa dia? Mutualism, komensalism, parasitism. Yes, hebat. Okay, so udah seterusnya. Nombor 2. Piramid ekologi ada berapa? Selain Farah. 3.
Ya, akhirnya kumpulan siapa ni Kalai ada jawab. Okey, 3. Very good. So, apakah itu? Piramid. Kalau ikut saiz tu apa? Piramid Yes. biogesim dan piramid tenaga. Yeay, hebat. Alhamdulillah. Akhirnya kumpulan yang last sekali. Okey, ni tajuk ekosistem yang paling famous sekali. Ini ada selalu keluar soalan ni, boleh soalan kebat. Okey, so siapa nak? Saya. Kita ada Fakri. Siapa ni? Bidat. Okey, teruskan. So ekosistem paya bakau dia ada dua jenis komponen, iaitu komponen abiosis dengan komponen biosis. Komponen abiosis ni yang pertama, dia terdedah kepada ombak dan pasang surut air. Yang kedua, percambahan biji benihnya di kawasan pasang surut. Yang ketiga, dia terdedah pada keamatan cahaya yang tinggi. Yang keempat, kandungan garam di dalam tanah dan kepekatan oksigennya adalah rendah. Yang kelima, dia terdedah pada tiupan angin yang kencang. Yang keenam, tanahnya lembut, berselut, berlumpur dan kurang pengudaraan. Lepas tu, komponen biosisnya pula contoh seperti burung bangau, monyet Belanda, belacak, ketam dan lain-lain. Lepas tu, kita ada ciri penyesuaian pokok bakau. Yang ni korang buka muka surat 187 lah. Okay. So, bahagian pokok bakau dekat daun. Pokok bakau ni dia mempunyai daun yang berkutikel tebal dengan stoma yang terbenam. Dia dapat mengurangkan kadar transpirasi. Pokok bakau juga dia mempunyai daun yang bersukulen yang dapat menyimpan air yang dikenali sebagai hydatid. Lepas tu, akarnya ada akar pneumatofor. Dia merupakan unjuran akar yang pendek dari permukaan tanah untuk pengudaraan di kawasan yang sering ditergelami air. Akar ini dia dapat membantu pertukaran gas. Lepas tu, akar jangkang. Akar jangkang ni fungsi dia untuk memberi sokongan bagi melawan tiupan angin dan ombak yang kuat. Akar bani pula, fungsi dia untuk menyokong pokok yang tumbuh di atas tanah lembut yang bersepadan dengan daratan. Bagi biji benih pula, biji benihnya dia viviparity, bercambah dan tumbuh secara semasa masih melekat pada pokok induk. Hal ini membolehkan biji benih yang jatuh tercacak di atas tanah berlumpur dan tidak dihanyutkan oleh ombak. Cikgu Mai. Okey, so sambung. Terima kasih. Okey, sambung. So, kita teruskan ke pengkolonian dan juga sesaran. Untuk pengetahuan korang, sesuatu ekosistem ni dia bukannya stay aman je tau. Dia ada juga musibah, contohnya gempa bumi, letusan gunung berapi ke. Lepas tu akibat daripada aktiviti manusia iaitu pelombongan. Lepas tu selain daripada itu, dalam jangka masa yang lama, kawasan kosong ni akan dihuni oleh hidupan lain yang kita panggil dia sebagai spesies parentis. Iaitu spesies yang mula-mula menduduki suatu kawasan yang belum ditumbuhi oleh mana-mana spesies. Itu kita boleh kenali dia juga sebagai pengkolonian lah. Sebab dia first tumbuhan yang mula membiak dekat suatu tempat yang baru. Manakala sesaran pula, sesaran tu setengah spesies tumbuhan yang dominan di suatu habitat yang perlahan-lahan digantikan oleh spesies lain yang dikenali sebagai penyesar. Okay, lepas tu kita ada 3 zon tau, kita terbahagi pada 3 zon iaitu zon garis pantai, zon tengah dan juga zon belakang. Zon garis pantai ni dia paling terdedah kepada ombak besar. Lepas tu zon ni juga ditumbuhi oleh spesies parentis tadi tu lah, iaitu pokok Avicennia species atau kalau kita panggil dia sebagai pokok api-api, dan juga Soneratia species yang dikenali sebagai pokok perepat. Lepas tu sistem akar yang meluas
dan pneumatofor ni membantu untuk memerangkap lumpur dan bahan organik yang dibawa oleh air lah, yang dibawa oleh air laut. Air laut kan dia bawa macam-macam kan, ada bahan organik, ada lumpur semua. So akar ni dia membantu untuk memerangkap benda-benda tu semualah. Lepas tu, secara tak langsung hal ini dapat menyebabkan penggumpalan lumpur secara berterusan dan menjadikan tanah tu lagi padat dan lagi tinggi. Lepas tu dalam masa yang sama, Rhizospora spesies ni dia menyesarkan dan menggantikan spesies parentis ni. Manakala dekat zon tengah pula, zon tengah ni dia terletak di sepanjang sungai yang berdekatan dengan muara. Lepas tu pada zon ni ditumbuhi pokok Rhizopora spesies atau dikenali sebagai pokok bakau berminyak. Yang pokok bakau minyak yang mempunyai akar jangkang yang berselirat yang dapat memerangkap ranting kayu dan lumpur yang hanyut serta menyekat aliran sungai. So didapat sekat aliran sungai daripada terus mengalir. Lepas tu akibat daripada tu dapat pemerangkapan lumpur menyebabkan pemendapan berlaku dengan lebih pantas. Lepas tu secara tak langsung dia akan menjadikan tebing tu lebih tinggi dan lebih kering sebab kurang dilimpahi air laut semasa air pasang. Lepas tu tanah tu akan menjadi kurang sesuai untuk pertumbuhan Rhizospora spesies. Sebaliknya lebih sesuai untuk Bruguiera spesies yang menyesarkan dan menggantikan Rhizopora spesies. Manakala pada zon belakang pula, dia terletak jauh ke daratan. Terpencil pula kesian dia kan. Lepas tu tanah tu dia jadi lagi tinggi, lepas tu dia keras dan dilimpahi air laut semasa air pasang. Peluh. Dia panas pula. Lepas tu pada zon ini ditumbuhi pokok Bruguiera spesies iaitu tumu merah yang mempunyai akar banil untuk memerangkap lebih banyak lumpur dan kelodak. Akar banil ni tak tahulah apa. Yang besar. Bani besar. Okey, teruskan. Lepas tu proses pemendapan ni dapat membentuk paya baharu yang mengunjur ke laut. Pantai lama semakin menjauhi laut. Tanah di pantai berubah menjadi daratan serta sesuai untuk pokok daratan seperti Nipa fruticans dan Pendanus spesies. Lepas tu pokok-pokok dekat daratan ni dia menyesarkan dan bergantikan Bruguiera spesies. Ya, so senang kata dia punya proses ni, sebenarnya proses ni adalah satu yang lama. Dan satu lagi, proses ni kita nak bayangkan dulu tadi awal-awal kan. Siapa ni cakap? Saya lupa ni kejap. Awal-awal Alicia ada cakap, kan mula dia kata kawasan tu kosong. Nak bayangkan asal ni sebelum paya bakau, kawasan tepi tu berlumpur, tak ada apa lumpur. So mula-mula yang datang adalah spesies perintis. So dalam kes ni spesies perintis kita ada dua, Avicenna dengan Sonaratia. Lepas tu bila Avicenna dengan Sonaratia dia merangkap lumpur, menyebabkan kawasan tu dah ada banyak lumpur. So tak sesuai untuk dia sebab dia suka kawasan yang banyak air. So dia akan disesarkan oleh spesies yang kedua namanya adalah Rhizophora. Kemudian Rhizophora pun buat sama, dia akan merangkap banyak lumpur menyebabkan tanah tu lebih padat. Tapi Rhizophora dia tak suka tanah padat, dia suka tanah yang loose sikit. Jadinya dia akan menyebabkan pokok Bruguiera tu pula yang menggantikan dia. So macam Alicia cakap, proses yang pertama hanya perintis sahaja yang dapat menjalankan pengkolonian. So far lepas tu kita panggil dia proses itu adalah sebagai sesaran. So macam mana nak ingat? Awak ingat daripada tepi, ingat tak? Saya kata awet saya rajin betul. Suka hati awak lah awak ingat. Awak nak kata abah saya rajin betul pun boleh. Ayah saya rajin betul pun boleh. Abang saya rajin betul pun boleh. Okay, so terusnya nak siapa? Siapa ni? Kepentingan paya bakau. Kenapa paya bakau ni penting? Okay. Fakrul. Fakri. Betul ke? Dengar tak? Oh Puteri. Okay, sorry. Puteri. Dengar. Sistem paya bakau. Dia ada 4 sebagai zon perlindungan, sebagai sumber perikanan, sebagai sumber perhutanan, sebagai sumber makanan dan ubat-ubatan. Sebagai zon perlindungan, dia menjadi penampan semula jadi
zon perlindungan kepada hidupan akuatik daripada pemangsa, tempat perlindungan kepada burung yang bermigrasi. Sumber perikanan adalah salah satu sumber pendapatan kepada para nelayan. Sumber perikanan juga menyokong industri sangkar terapung. Sumber perhutanan, contoh bahan hutan untuk sumber perhutanan yang paling famous kayu balak. Sebab kayu balak boleh dijadikan sebagai kerasangan, sumber bahan api dan sampai. Sumber makanan dan ubat-ubatan, contohnya Avicennia sp, Soneratria sp, Nipah sp dan Bruguiera sp. Alright. Okay, so saya nak tambah sikit tau. Dekat buku teks awak, dia ada pada muka surat 189, saya terus tambah tau. Ini sebab 189 ada satu aktiviti 92. Menjalankan kajian pembentangan, membuat pembentangan mengenai kepentingan paya bakau. So yang ini ni ada a few yang saya ada bagi kat nota tau. Maksudnya ubat-ubatan dia tak ada kod dalam ni. Ada tak dia cakap pasal ubat-ubatan? So basically yang ni korang kena buat research sendiri. Ada certain tu saya dah buatkan tambah sikit dekat dalam awak punya nota. So basically nota awak kadang-kadang ada yang saya tambah-tambah sikit. Okay, sebabnya sepatutnya kita kena buat pembentangan. Tapi saya tahu korang busy, so saya tak buat pembentangan, saya terus buat research sendirilah. Okay, so ni siapa? Aisyah? Aisyah. Malu pula. Teruskan. Faktor yang mempengaruhi taburan populasi dia ada dua, memberi kesan kepada dua, iaitu kesan kepada tumbuhan dan kesan kepada haiwan. So kalau kesan kepada tumbuhan ada 5, iaitu suhu, air, cahaya, pH tanah, kandungan garam mineral. Untuk suhu, kesan kepada tumbuhan pula, suhu dia adalah suhu optimum bagi pertumbuhan tumbuhan adalah antara 25 Celsius hingga 30 Celsius. Suhu yang tinggi dapat menyebabkan enzim turunnya hasil, proses biokimia dalam tumbuhan akan terganggu dan berencap pertumbuhan meningkatkan kadar sejatan air secara transpirasi, menurunkan kadar fotosintesis. Lepas tu air diperlukan untuk aktiviti enzim, fotosintesis serta pengangkutan dan sokongan dalam tumbuhan herba. Air juga kawasan yang kering seperti gurun dan kawasan tundra seperti di kutub mempunyai taburan populasi serta kepadatan tumbuhan yang rendah. Kalau cahaya pula, cahaya ni penting untuk proses fotosintesis. Kawasan yang kurang menerima cahaya mempunyai bilangan tumbuhan yang sedikit. Untuk pH tanah pula, pH tanah penting untuk penyerapan nutrien oleh akar, dan pH tanah yang terlalu berasid atau berkali akan menyebabkan penyerapan nutrien oleh tumbuhan menjadi rendah. Untuk kandungan garam pula, kandungan garam memberikan kesan terhadap penyerapan air secara osmosis oleh akar. Dia ada banyak lagi, nanti boleh tahu muka surat 191. So kesan kepada haiwan pula, untuk faktor suhu adalah kawasan yang terdedah pada suhu yang tinggi dalam sesuatu habitat yang kurang diduduki oleh haiwan seperti cacing dan siput. Untuk air pula, haiwan ni tertumpu kawasan yang mempunyai sumber air. Sumber air yang mencukupi untuk minum dan menyejukkan badan. Untuk tempat membiak pula, tempat yang membiak dan selamat diperlukan untuk haiwan untuk melahirkan dan membesarkan anak. Last sekali, bekalan makanan. Makanan penting untuk kemandiran kerana haiwan ialah heterotrof yang bergantung kepada tumbuhan dan haiwan lain sebagai makanan. Untuk corak taburan populasi ada 3, iaitu berkelompok, rawat dan sekata. Kalau untuk berkelompok, organisma berkelompok tu membentuk kumpulan yang terpisah dan keadaan ini menyebabkan sumber tidak sekata di dalam sebuah kawasan. Untuk rawat pula, taburan dia coraknya bebas di dalam sebuah kawasan. Taburan yang menyebabkan spesies dia kurang berinteraksi antara satu individu dengan individu yang lain. Dan sekali sekata
organisma tersebar di seluruh kawasan yang diduduki dan taburan ini melibatkan spesies yang mana setiap individu bersaing merebut sumber yang terhad. Okay, alright. So, ni saiz ni, kita nak tahu populasi ni macam ni banyak ke sikit. Kita ada dua teknik. Satu adalah teknik persampulan kuadrat, satu lagi teknik tanda, tangkap dan lepas. So, siapa nak terang ni? Aisyah juga terang ke? Nak tahu saiz populasi? Fakri dah letter meeting. Okay. Saya sudah bawa cikgu. Fakri, oh ya Allah ada. Okay, teruskan. Okey. Saya nampak macam tadi ada nampak Fakri letter meeting. Okay, right, teruskan. Bismillah. Okey, anggaran saiz populasi organisma. Terdapat dua faktor yang penting untuk kajian dalam ekologi populasi, iaitu saiz populasi dan kepadatan populasi. Saiz populasi merupakan bilangan organisma yang terdapat di dalam sebuah populasi. Kepadatan populasi pula bilangan individu sesuatu spesies per unit keluasan habitat. Okey, terdapat dua teknik, iaitu teknik persampilan kuadrat dan kaedah tangkap tanda lepas tangkap semula. Okey, teknik persampilan kuadrat merupakan teknik persampilan kuadrat menganggarkan saiz populasi tumbuhan daratan atau haiwan yang tidak aktif atau bergerak dengan amat perlahan. Bilangan organisma di dalam kawasan kuadrat merupakan sampel yang mewakili keseluruhan kawasan yang dikaji. Okey, kuadrat ialah struktur angka berbentuk segi empat sama yang diperbuat daripada kayu, besi atau plastik. Boleh tengok dekat Raja 9.17. Dia segi empat. Okey. Teknik persampilan kuadrat dapat menganggarkan frekuensi, kepadatan dan litupan sesuatu spesies tumbuhan yang dikaji di dalam kawasan kajian. Frekuensi ialah kebarangkalian untuk memperoleh individu sesuatu spesies tumbuhan dalam setiap kuadrat. Cara nak kira frekuensi, bilangan kuadrat yang mengandungi spesies yang dikaji bahagi jumlah bilangan kuadrat yang digunakan darab 100. Okay. Kepadatan ialah bilangan individu purata sesuatu spesies per unit luas kawasan kajian. Cara nak kiranya jumlah bilangan individu spesies yang dikaji dalam semua kuadrat bahagi dengan jumlah bilangan kuadrat yang digunakan kali luas satu kuadrat. Litupan pula merupakan luas permukaan tanah yang dilitupi oleh pucuk tumbuhan spesies tersebut. Peratusan litupan ialah peratusan permukaan tanah yang dilitupi oleh tumbuhan. Cara nak kiranya luas kawasan yang diliputi oleh spesies yang dikaji dalam semua kuadrat bahagi dengan jumlah bilangan kuadrat yang digunakan kali dengan luas satu kuadrat kali 100%. Okey, seterusnya kaedah tangkap tanda lepas tangkap semula. Kaedah tangkap tanda lepas tangkap semula dapat menganggarkan saiz populasi organisma yang bebas bergerak di dalam kawasan yang dikaji seperti siput, ulat gonggok. Yes. Langkah-langkah kaedah tangkap tanda lepas tangkap semula. First sekali, haiwan yang dikaji ditangkap secara rawak di dalam kawasan kajian. Lepas tu bilangan haiwan yang ditangkap dicatatkan. Seterusnya setiap haiwan yang ditangkap ditanda, contohnya dengan menggunakan pewarna kuku, cat atau dakwat India. Lepas tu haiwan yang telah ditanda dilepaskan semula ke kawasan kajian yang sama. Selepas satu jangka masa tertentu, tangkapan kedua dibuat secara rawak di kawasan kajian yang sama. Jumlah semua haiwan dalam tangkapan kedua iaitu bilangan haiwan yang bertanda dan tidak bertanda dicatatkan. Itulah sekali. Okay. Alright. So basically sebenarnya soalan ni adalah lebih elok katakanlah, tapi tak apa. Okay, saya okay je tau. Sebab saya fikir basically nak cakap apa,
basically korang belajar daripada silat. Dan satu lagi saya tak boleh expect lebih sebabnya satu saya baru bagi malam tadi. So basically korang dah buat ni pun dah cukup baik. So soalan, sementara korang nak bagi soalan, saya ada bagi dekat tepi pool. Excited ni. Pool, korang tengok situ, kumpulan terbaik tu ada dua. Satu adalah kelas UM, satu lagi adalah kelas opsi. So korang pilih antara grup-grup ni mana satu yang korang rasa kalau dia orang explain tu korang lebih faham. So basically ada dua sini kan, korang vote lah mana-mana. So soalan dulu untuk kumpulan last sekali, kumpulan bidat. Sementara tu korang bolehlah vote mana satu kumpulan pilihan. So vote tu boleh 2 kali kan. Satu untuk soalan kumpulan UM satu, kumpulan opsi satu. So tengok tahu ada 2 soalan. Alright, so teruskan soalan. Soalan dia, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi taburan populasi? Pesan kepada haiwan. Faktor-faktor yang mempengaruhi taburan populasi pada haiwan. Okey. Jawab Boleh Farah, boleh Farah. Sebaik awak. Okey, cepat Farah. Apa dia Farah? Suhu, air, Suhu, minyak, bekalan makanan. Ya. Okay, Widat, last question. Memberi sokongan bagi melawan tiupan angin dan ombak yang kuat. Apakah jenis tanah itu? Lagi sekali Widat. Salah soalan. Okay. Memberi sokongan bagi melawan tiupan angin dari ombak yang kuat. Apakah jenis akar? Okay, jangka. Bagus Radi, kan bagus. Bila awak saya suruh bentang, tiba-tiba korang ada confident untuk bercakap. Kan bagus begitu, yeah. Tak, kalau pneumatofor tu adalah untuk pertukaran gas Ain. Kalau untuk pertukaran gas adalah pneumatofor. Kalau kemandiran biji benih, So kita panggil kemandiran biji benih adalah viviparity. Alright, so Alhamdulillah Tania, terima kasih atas kesabaran semua. Saya tahu kita dah lajak banyak masa ni. Thank you so much for 5UM especially sebab korang stay kat sini kan. So maksud saya apa-apa kawan awak bentang, first thing korang kena belajar respect. Maksudnya korang kena respect kawan awak bentang. Okey ke macam lambat ke macam mana, so kena respect. So, bila korang belajar respect, insyaAllah orang akan respect orang. Baik. Terima kasih. Sejarah weh, korang ada sejarah? Okey. Ada subjek sejarah ke sekarang? Okey, so bye. Alright, jap. Saya baru nak buat kumpulan Asyar. Oh sejarah. Sejarah objektif ke subjektif? Objektif kot. Objektif. Oi, okey. Right ni korang nampak tak? Ni saya nampak sekarang kumpulan adlin yang ramai yang vote. Korang ada nampak tak soalan nombor dia pool ketiga ni, kumpulan terbaik ni? Kita ada Amsyah, kita ada Cash, kita ada Widat, kita ada Yuni, kita ada Insyirah, kita ada Amirah Husna. Nampak tak ada siapa yang vote? Tak boleh vote Oh, saya tak launch. Mardiana, astagfirullahaladzim. Tak ada, patutlah. Maafkan saya baru belajar. Okay, so wow, okay, kumpulan Insyirah, wah, kumpulan Widat. So come on. Okay, so kumpulan yang banyak vote, kita ada ramai ni. So kat sini, okay, Amsyah ada 2, Cash 2, Widat 3. And then kita ada Insyirah 1, Amirah Husna 1. And then kita tengok kat sini ada 13 vote. Come on, korang jangan kedekut vote. So sekarang Adlin yang tengah ni, kumpulan Adlin, shooting 1. Come on lah, takkan Ali member. Okay, Najihah tak ada lagi. Come on. Vote kat mana? Okay, vote awak pergi tekan dekat ada satu bintang yang ada 3 segi tu. Ada 3 macam ada activities kot. Awak tekan dekat activities, lepas tu awak tekan pools. Ada tak? Handphone boleh tak? Saya pun tak tahu. Sebab saya pakai laptop kan. Handphone boleh tak? Boleh. Boleh. Handphone tekan dekat activities. Awak ambil activities, ambil pool. Okay. Alright. So saya tengah share screen tau. Saya start broadcast. Okay. So awak tengok dekat sini je. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cuba Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah.
Okay, sekejap Saya cuba lagi sekali tengok kat sini aktif. Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Share screen dulu. Okay, start broadcast. Sekejap Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Alright, so saya tengok aktiviti. So kita ada pool. Alright, so dekat sini ada kadar untuk cemerlang tu saya dah off. Okay, so kumpulan terbaik. So Tania, okay, kumpulan yang terbaik untuk pendapatkan kawan awak adalah Adlin. Lepas tu kumpulan syuting, lepas tu kumpulan Mirza. So ada Jimmy, and then kumpulan seterusnya kita ada yang paling terbaik. Wow, sengit. So kita ada dua-dua adalah Amsyah, kumpulan Widat. Lepas tu kita ada Cash, kita ada Insyirah, kita ada Amira Husna. So yang lain korang jangan rasa sedih, rasa apa-apa tau. Macam ni, anything, apa-apa awak nampak, awak cuba anggap ini sebagai cabaran untuk awak buat lebih baik in the future. Awak jangan rasa apa-apa tau, kita just for appreciate je. Okay, right. So, saya rasa sebab kumpulan Adlin, sebab satu saya rasa preparation tu memang dah nampak preparation dia bagus, dan satu lagi teamwork. Maksud saya teamwork antara team Adlin tu is very nice, tapi yang lain tu tak apa. Chemistry tu something yang kita boleh cuba cari jalan. So tahniah semua, terima kasih. Next time saya nak cuba Canva. Next time saya cuba Canva sebab saya rasa Canva tu saya tahu Bella Terra. And then saya tahu dekat kelas UPSI, kalau kelas pertama Bella, kelas kedua kita ada Iman. Alright, so sebab saya tahu korang ada sejarah besok, good luck untuk besok, semoga dipermudahkan. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa walaupun lambat sangat ni. Okay, so saya minta maaf sangat-sangat. Okay, so bye. Bye everybody. Korang nak nak mula study sejarah. Okay, bye. Bye, sir.